Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Azfarina binti Abdul Ghani dari SMK Mahmud Mahidin, Tumpat, Kelantan akan mengajar murid-murid pada hari ini mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi bagi tingkatan 3. Tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini ialah Bab 2 Pembangunan Produk. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, pastikan pelajar-pelajar sudah dibekalkan oleh guru masing-masing modul PDPR E-Class RBT. Sekiranya tiada, pelajar-pelajar boleh imbas QR code pada skrin di hadapan. Tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini ialah Bab 2 Pembangunan Produk. Bila cikgu sebut Bab 2 Pembangunan Produk, ia meliputi satu bab, semua sub-sub topik bagi Bab 2. Kita imbas kembali pelajaran yang telah murid-murid belajar pada video sebelum ini. Okey, untuk bab pembangunan produk, apa yang murid-murid perlu ada apabila menghasilkan sesuatu produk? Yang pertama, murid-murid perlu menyediakan borang gajian pelanggan dan project brief, iaitu standard pembelajaran 2.1.1. Yang kedua, pelajar-pelajar perlu mengenal pasti asas teknologi yang hendak digunakan, iaitu standard pembelajaran 2.1.2. Yang ketiga, pelajar-pelajar perlu merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk, iaitu standard pembelajaran 2.1.3. Yang keempat, pelajar-pelajar perlu menghasilkan lakaran produk, iaitu standard pembelajaran 2.1.4. Yang kelima, pelajar-pelajar perlu menyediakan jadual kerja, iaitu standard pembelajaran 2.1.5. Yang keenam, pelajar-pelajar perlu membuat senarai bahan, peralatan dan bajet produk, iaitu standard pembelajaran 2.1.6. Yang ketujuh, pelajar-pelajar perlu menghasilkan produk berfungsi ataupun berfungsi sebahagian, di mana melibatkan proses langkah kerja, iaitu standard pembelajaran 2.1.7. Yang ke-8, kita perlu buat pengujian pada produk yang kita hasilkan, iaitu standard pembelajaran 2.1.8. Dan yang ke-9, kita perlu membuat cadangan penambahbaikan, itu standard pembelajaran 2.1.9. Dan terakhir sekali, kita akan sediakan dokumentasi, iaitu standard pembelajaran 2.1.10. Ke-10 standard pembelajaran ini telah anda pelajari sebelum ini. Ya murid-murid, hari ini cikgu akan tunjukkan satu contoh untuk pembangunan produk. Okey, nama produk ini ialah produk URC. Nampak menarik kan? Apa URC ni? Mesti murid-murid nak tahu kan apakah URC. Okey murid-murid, untuk membangunkan satu produk, berikanlah satu nama produk tu yang boleh menarik minat pelanggan untuk lebih mengetahui pasal produk yang akan kita hasilkan. Okay. URC sebenarnya adalah ringkasan bagi Unit Range Code. Bagaimanakah produk URC ini boleh terhasil? Okay. Ia adalah berdasarkan pada situasi permasalahan. Seorang pelanggan datang menyatakan hampir melanggar seorang budak lelaki semasa membawa kereta kerana tidak menyedari kehadiran budak tersebut akibat hujan yang lebat walaupun budak tersebut memakai baju hujan kepada reka bentuk. Okey, di sini kita boleh lihat masalah yang telah dihadapi oleh pelanggan kita. Masalah yang telah dikenal pasti ialah yang pertama, keadaan cuaca yang gelap dan hujan yang lebat menyukarkan penglihatan pemandu. Yang kedua, warna baju hujan yang cerah hanya dapat dilihat apabila terkena cahaya. Apabila kita sudah mengetahui masalah yang telah dihadapi oleh pelanggan, kita perlu sediakan apa ya murid-murid? Yang pertama, yang pertama kita perlu sediakan borang kajian keperluan pelanggan.
Apa itu borang kajian keperluan pelanggan? Borang kajian keperluan pelanggan ialah apa yang kehendak pelanggan kita hendak untuk produk yang bakal kita bangunkan ini. Okay. Apa yang perlu ada dalam borang kajian keperluan pelanggan? Yang pertama, perlu ada maklumat pelanggan. Contoh yang cikgu bagi di sini ialah Puan Rohana binti Ismail dan jantinanya ialah perempuan. Seterusnya, bahagian B, latar belakang produk yang sedia ada. Okey, murid-murid, seperti yang dilihat daripada gambar, produk apa tu ya? Produk baju hujan. Ini sudah ada di pasaran. Jadi nama produk yang sedia ada adalah baju hujan. Apakah fungsi baju hujan ini? Ia melindungi badan daripada hujan. Okey, namun terdapat kelemahan pada produk sedia ada ini, iaitu warna baju hujan yang cerah hanya dapat dilihat apabila terkena cahaya. Oleh sebab ada kelemahan, ia perlukan penambahbaikan. Jadi, apakah penambahbaikan yang bakal kita lakukan pada produk yang bakal kita bangunkan? Okey, iaitu mereka bentuk baju hujan yang bercahaya dalam gelap dan selamat digunakan. Ini adalah borang kajian keperluan pelanggan, kehendak pelanggan kita. Okey, setelah kita siap borang kajian keperluan pelanggan, kita buat project brief. Okey, apa itu borang project brief? Project brief adalah pembincangan awal antara mereka bentuk dengan pelanggan. Okey, nama produk yang bakal kita hasilkan ini ialah URC, iaitu Unit Rate Code. Kita beri nama pada produk yang bakal kita hasilkan ini, dan namanya biarlah menarik dan membuatkan orang tertarik. Okey, apakah kriteria pertimbangan utama untuk borang project brief ni? Okey, produk utama kita lah, produk yang kita bakal hasilkan ni. Yang pertama, kita tengok kepada fungsi dia. Fungsi produk yang bakal kita bangunkan ni. Okey, apakah kegunaan produk ini? Apakah kegunaan produk URC ni? Okey, yang pertama, kita hendak melindungi badan daripada kebasahan akibat hujan. Yang kedua, kita hendak, ini adalah fungsi bagi baju hujan. Yang kedua, kita hendak baju hujan kita mengeluarkan cahaya terang untuk menambahkan ciri-ciri keselamatan. Inilah keunikan baju hujan yang bakal kita hasilkan. Okey, di manakah produk ini akan digunakan? Di luar rumah sewaktu hujan. Okey, kriteria pertimbangan yang kedua ialah persembahan produk kita. Bagaimana kita akan persembahkan produk URC ni? Okey, kita akan persembahkan produk ini secara ringkas, menarik, mesra pengguna serta efektif. Dan kriteria pertimbangan utama yang ketiga, sudah tentu produk yang bakal kita bangunkan hendak dipasarkan. Betul tak murid-murid? Okey, jadi siapa yang akan gunakan produk URC ni? Okey, tentulah pengguna domestik, khususnya kanak-kanak sekolah. Okey, siapakah pesaing yang wujud? Ada tak pesaing yang wujud? Mestilah ada peniaga-peniaga baju hujan. Okey, pengguna bagaimanakah yang akan menggunakan produk ini? Pengguna domestik. Okey, seterusnya kriteria pertimbangan kuantiti. Berapa banyak jumlah yang kita perlukan untuk produk ini? Bagi fasa pertama, kita hanya perlukan 100 unit sahaja. Okey, 5 pertimbangan utama yang kelima ialah style dan gaya. Style dan gaya kepada produk yang bakal kita hasilkan. Itu bagaimanakah reka bentuk produk ini? Mestilah menarik, futuristik, ergonomik. Okey, iaitu URC kita, produk URC kita ni menarik, futuristik dan ergonomik. Jadi, adakah reka bentuk ini mendapat perhatian di pasaran? Mestilah. Bila ia menarik, mestilah orang akan tertarik. Dahlah. Lagipun, ia adalah futuristik, terkehadapan berbanding dengan baju hujan yang sedia ada di pasaran yang tidak menggunakan cahaya. Okey, kriteria pertimbangan utama yang keenam ialah bagaimana kualiti produk yang bakal dihasilkan. Kita akan menghasilkan satu produk yang berkualiti dan tahan tasak. Adakah pelanggan mempunyai sebarang permintaan yang istimewa? Mestilah. Kebanyakan pelanggan akan meminta untuk kos pembelian yang berpatutan, mesra pengguna serta mudah dikendalikan. Ini permintaan istimewa pelanggan kita. Apakah piawai kualiti yang perlu dipatuhi? Okey, ia mestilah mematuhi standard SIRIM. Kriteria pertimbangan utama yang ketujuh ialah kos. Okey, untuk menghasilkan produk URC ini, berapakah jumlah yang diperlukan? Iaitu sebanyak 100 unit. Apakah tahap keuntungan yang digunakan? Okey, kita menganggar 50% daripada kos penghasilan
untuk kita dapatkan untung. Dan berapakah anggaran kos akhir bagi produk ini? Kita anggarkan bernilai ringgit Malaysia 28.35 sen. Okey, jangka masa kita adalah bilakah projek ini disiapkan? Okay, pelanggan memberi masa kepada kita sebagai mereka bentuk iaitu selama 3 bulan. Dan adakah produk sampingan perlu kita siap dalam jangka masa yang sama? Tidak. Kita hanya fokus kepada produk URC ini sahaja. Okay, seterusnya, yang kedua, kita kenal pasti asas teknologi yang hendak digunakan. Untuk membangunkan produk URC ini, kita telah memilih 2 sahaja aplikasi daripada 9 aplikasi yang telah kita pelajari daripada tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Okay, produk ini telah memilih aplikasi teknologi, gabungannya adalah reka bentuk fashion yang telah kita pelajari semasa di tingkatan 1 dan aplikasi teknologi reka bentuk elektrik yang telah kita pelajari di tingkatan 2. Mengapa kita pilih reka bentuk fashion sebagai aplikasi teknologi untuk membuat produk URC ini? Kerana reka bentuk fashion ini boleh mereka bentuk satu pakaian hujan yang unik. Dan kita pula memilih reka bentuk elektrik ini kerana ia berfungsi mereka bentuk pendorong elektrik yang menghasilkan cahaya. Berdasarkan 2 aplikasi yang teknologi yang dipilih ini, kita berharap ia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan pada yang sama mampu menghasilkan produk yang menarik dan berkesan. Okay. Yang ketiga, setelah kita memilih aplikasi teknologi yang nak digunakan, kita perlu merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk. Konsep, elemen dan prinsip reka bentuk kita boleh terjemahkannya dalam bentuk lakaran. Kita buat beberapa lakaran. Okey, cuba lihat murid-murid di hadapan. Ada beberapa lakaran yang cikgu telah lakukan, iaitu lakaran pertama, lakaran kedua dan lakaran yang ketiga. Lakaran yang dibuat ini adalah dalam bentuk 2D. Okey. Pelajar-pelajar boleh buat lakaran dalam bentuk 2D ataupun lakaran dalam bentuk 3D. Okey, berdasarkan lakaran-lakaran ini, pilih satu lakaran yang terbaik daripada penjanaan idea yang telah kita lakukan dengan pelanggan. Okey, jadi kita telah memilih lakaran yang ketiga. Ini adalah lakaran akhir yang telah kita pilih daripada lakaran akhir tadi. Ini adalah lakaran bermaklumat. Okey, tengok lakaran ini dalam bentuk 3D. Okey, menunjukkan pandangan hadapan, pandangan sisi dan pandangan belakang. Okey. Di sini kita nyatakan semua perkara yang kita inginkan. Itulah dinamakan lakaran bermaklumat. Okey, bahan apa yang kita gunakan, di mana kedudukan komponen-komponen kita. Okey, kita nyatakan di lakaran bermaklumat ini. Okey, seterusnya kita analisis lakaran dari segi prinsip dan elemen reka bentuk. Berdasarkan lakaran bermaklumat tadi, tengok ada tak elemen reka bentuk, iaitu garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna, ruang dan nilai. Ada tak? Okey, kalau ada, tandakan right. Tandakan betul. Okey, seterusnya kita tengok pula prinsip reka bentuk. Okey, ada tak prinsip keseimbangan, prinsip kesatuan, prinsip pengulangan, prinsip penekanan, prinsip keringkasan, prinsip harmoni, prinsip kepelbagaian, prinsip pergerakan dan prinsip kontras. Okey, sekiranya ada, tandakan. Seterusnya kita akan menyediakan jadual kerja. Jadual kerja ni adalah perkara yang kita buat dari pertama sehingga akhir pembangunan produk. Okey, apa perkara pertama yang kita buat tadi ialah kita buat kajian keperluan pelanggan. Okey, seterusnya kita buat projek brief. Yang ketiga tadi kita buat lakaran. Okey, seterusnya kita akan daripada lakaran bermaklumat tadi kita boleh buat senarai bahan, peralatan dan bajet produk. Okey, seterusnya bila dah tahu bahan-bahan yang diperlukan, kita boleh buat pesanan dan mendapatkan bekalan bahan. Okey, seterusnya sudah ada bahan-bahan, kita boleh memulakan buat langkah-langkah kerja untuk membangunkan produk. Okey, iaitu mengukur, menanda, memotong dan memasang produk. Seterusnya, setelah siap produk yang kita hasilkan, kita perlu buat pengujian dan penilaian kefungsian. Okey,
sekiranya perlu penambahbaikan, kita buat cadangan penambahbaikan. Dan sekiranya sudah selesai semuanya, kita perlu buat laporan, iaitu pendokumentasian. Pendokumentasian perlu dilakukan daripada awal proses sehingga akhir proses. Yang keenam, kita membuat senarai bahan. Bila cikgu kata senarai bahan, awak perlu senaraikan bahan tu. Bahan yang pertama kita perlukan ialah kain nylon. Yang kedua, kita perlukan LED stripe. Yang ketiga, kita perlukan bateri 9 volt. Yang keempat, kita perlukan pemegang bateri. Yang kelima, kita perlukan kertas aluminium. Yang keenam, kita perlukan pelekat pemantul cahaya. Yang ketujuh, kita perlukan suis tekan tutup. Dan terakhir sekali, kita perlukan wayar hitam dan merah. Ini untuk senarai bahan. Senaraikan bahan-bahan ni. Seterusnya, kita buat senarai peralatan yang perlu kita gunakan bersama bahan-bahan tadi. Peralatan yang kita perlukan ialah yang pertama, mesin jahit. Kita boleh guna mesin jahit mini saja, sesuai untuk pelajar-pelajar. Yang kedua, kita guna pena ujian. Yang ketiga, kita akan gunakan penjala wayar. Dan yang keempat, kita gunakan pelayar muncul tirus. Dan yang kelima, kita gunakan alat pemateri elektrik. Ini adalah senarai peralatan yang kita akan gunakan. Seterusnya, kita akan buat bajet produk. Seperti yang kita pelajari di tingkatan 1, untuk bajet produk, kita belajar menggunakan konsep SMART. Apa itu SMART? SMART ialah specific, measurable, attainable, realistic and time bound. Kita akan pergi satu persatu untuk bajet produk. Bagi spesifik, iaitu tujuan produk, kita nyatakan tujuan produk yang bakal kita hasilkan. Nama produk yang bakal kita hasilkan ini ialah URC, Unique Ray Code. Tujuannya adalah baju hujan bercahaya. Bilangannya adalah sebanyak 100 unit. Sasarannya adalah pengguna domestik, iaitu kanak-kanak. Seterusnya ialah M, measurable, benda yang boleh diukur, boleh dihitung. Yang pertama, kita perlu hitung kos bahan. Berapakah kos bahan yang diperlukan untuk menghasilkan produk URC ini? Boleh lihat murid-murid? Ini adalah senarai bahan yang telah kita senaraikan tadi. Kita darab dengan kuantitinya adalah sebanyak 100 unit. Dan nilainya adalah ringgit Malaysia RM1,660. Kos yang kedua kita perlu hitung ialah kos upah. Berapakah upah yang diperlukan untuk menghasilkan produk URC ini? Kos upah ialah bilangan pekerja, darab masa, darab kadar upah sejam dan bilangan hari. Jumlah yang kita perolehi ialah ringgit Malaysia RM200. Dan kita perlu hitung juga cost overhead, iaitu kos sampingan semasa kita menghasilkan produk URC ini, iaitu bil elektrik RM20, bil air RM10. Jumlahnya adalah ringgit Malaysia RM30. Benda yang seterusnya perlu dihitung ialah jumlah modal. Jumlah modal ialah kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Nilainya adalah ringgit Malaysia RM1,890. Di sini setelah kita dapat jumlah modal, kita perlu tahu kos pengeluaran bagi seunit produk. Kita tahu tadi kita nak menghasilkan 100 unit produk. Jadi jumlah modal perlu dibahagikan dengan 100 unit. Jadi nilai yang kita perolehi ialah ringgit Malaysia RM18.90. Kos jualan ialah kos pengeluaran seunit produk tambah peratus keuntungan. Peratus keuntungan yang kita mahukan daripada produk ini ialah 50%. Itu sebahagian daripada harga asal. Jadi nilai yang kita dapat adalah ringgit Malaysia RM28.35. Pastikan produk yang kita hendak pasarkan ini boleh mencapai keuntungan.
Okey, tadi kita tengok keuntungan kita adalah berdasarkan rumus kos jualan tolak kos pengeluaran seunit produk. Nilainya adalah ringgit Malaysia RM9.45. Jadi kita dapat untungkan murid-murid. Jadi boleh dicapai keuntungan ini. Okey. Yang realistik pastikan produk yang bakal kita hasilkan ni, bajet dia ni biarlah real. Okey, biarlah nyata. Gabungan bahan yang mudah diperoleh dengan kemahiran mereka bentuk membuktikan produk ini mampu direalisasikan menjadi produk yang sebenar. Dan terakhir sekali, jangka masa yang ditetapkan. Berdasarkan produk ini dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan tanpa melebihi kos yang diakhirkan. Okay, kalau kita ikut konsep SMART ini, maksudnya bajet kita berjaya. Seterusnya, yang ketujuh, kita akan hasilkan produk berfungsi ataupun berfungsi sebahagian, di mana langkah-langkah kerja kita akan tunjukkan. Untuk menghasilkan produk URC ini, langkah pertama yang kita perlu lakukan ialah ukur dan tandakan ukuran pada kertas pola. Yang kedua, potong mengikut ukuran pada kertas pola. Yang ketiga, ukur dan tandakan ukuran atas nylon. Yang keempat, potong nylon. Yang kelima, kita jahit nylon menjadi baju hujan. Yang keenam, kita cantumkan komponen-komponen dan masukkan ke dalam poket belakang baju hujan. Yang ketujuh, kita tampalkan pelekat pemantul cahaya. Dan terakhir sekali, produk kita siap dan siap untuk diuji kefungsiannya. Setelah hasilkan langkah kerja ini, kita perlu menghasilkan produk berfungsi. Melihat produk ini berfungsi ataupun tidak. Okey, kalau murid-murid tengok di hadapan produk URC ini, pandangan hadapannya dan pandangan belakang, nampak baju hujan tak? Nampak seperti baju hujan. Okey, kalau kita tengok di atas pada tengok pada jadual di atas, itu nama produk ini yang bakal kita hasilkan ialah URC, Unit Raincoat. Okey, fungsi baju hujan bercahaya ni ialah melindungi badan daripada kebasahan akibat hujan. Okey, itu adalah fungsi bagi hujan. Mengeluarkan cahaya terang untuk menambahkan ciri-ciri keselamatan. Okey, iaitu baju hujan ini bercahaya. Okey, teknologi ini sesuailah digunakan, iaitu teknologi gabungan reka bentuk fashion dan reka bentuk elektrik. Okey, jadi produk yang kita hasilkan produk berfungsi. Seterusnya kita akan buat pengujian. Pengujian adalah berdasarkan reka bentuk yang kita pilih. Okey, pengujian berdasarkan reka bentuk fashion. Apa yang kita perlu buat pengujiannya adalah yang pertama, ujian cantuman. Parameter ujian yang kita buat ialah saiz pakaian. Okey, keputusannya adalah saiz baju hujan yang kita hasilkan adalah bersesuaian dengan sasaran kita, iaitu kanak-kanak. Catatannya berjaya. Okey, parameter yang kedua ialah jahitan benang. Ada bahagian yang tidak sesuai dijahit. Jadi catatannya ialah perlu penambahbaikan. Pengujian berdasarkan reka bentuk elektrik, iaitu reka bentuk kedua yang kita pilih untuk bangunkan produk kita. Untuk reka bentuk elektrik, perkara yang perlu dinilai adalah semua komponen yang kita guna pakai dalam produk ini. Okey, untuk LED stripe, adakah LED stripe menyala apabila switch ditekan? Ia berjaya. Okey. Aspek yang kedua, switch tekan tutup. Ia berfungsi dengan baik, boleh tekan, boleh tutup. Okey, jadi catatannya adalah berjaya. Dan yang ketiga adalah pendawaian wayar. Ia disambungkan kepada semua komponen. Jadi catatannya berjaya. Litar bekalan kuasa boleh mengalir lancar. Jadi ia juga dikatakan berjaya. Dan terakhir sekali, bateri 9 volt. Okey, membekalkan kuasa yang mencukupi. Ia juga berjaya menghasilkan kuasa yang mencukupi. Jadi kalau kita lihat kat sini, pengujian berdasarkan reka bentuk elektrik semuanya berjaya. Namun pengujian berdasarkan reka bentuk fashion ada satu yang perlu penambahbaikan. Jadi kita perlu membuat cadangan penambahbaikan. Okey, di sini kita perlu buat keputusan yang kita buat daripada pengujian tadi. Ada bahagian yang tidak sesuai dijahit. Cuba lihat gambar ini pelajar. Okey, ada benda yang tidak boleh dijahit. Jadi ditampal dengan selotip. Okey, jadi langkah penambahbaikannya, gunakan kaedah mencantum nylon yang lebih
yang sebenar supaya cantuman ini lebih kukuh. Okey, yang ke-10 iaitu yang terakhir ialah menyediakan dokumentasi. Okey, segala perkara, segala proses yang kita lakukan daripada mula sampai akhir pembangunan produk, kita kena dokumentasikan ia untuk menjadi pattern bahawa produk tersebut adalah milik kita. Kita yang hasilkan. Okey, boleh pelajar-pelajar? Setakat itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Saya harap dengan contoh yang diberi oleh cikgu tadi, pembangunan produk URC boleh membuka minda kepada pelajar-pelajar untuk membangunkan satu produk ataupun mengubah sedia produk sedia ada di pasaran. Jangan takut untuk mencuba. Selamat belajar dan terima kasih.